gambaran sebagai berhati-hati. Kalau kita dah ikut lama, tengok cek balik. Ada tidak unsur-unsur wahdatul wujud? Sebab apa tuan-tuan? Kita seringkali ditipu oleh pokok ini hak pengarang kita dengan nama gelaran tokoh syekh dia sikit hebat-hebat. Dia kata konon ada cerita seorang wali Allah ditangkap oleh raja sebab dia mengatakan Tuhan duduk dalam tubuh dia, dalam jubah dia. Dia dipancung lehernya, putus kepala dia, darah bersembuh lalu mengalir atas tanah membentuk kalimat la ilaha illallah. Maka benarlah dia mati syahid dia dengan akidah dia pegang. Ini semua cerita palsu. Itu tak orang. Wujud Islam ni Ustaz tak sampai ke tahap yang saya sampai. Oh ni Ustaz tidak faham sebelum saya faham. Saya tak bagus dia tak faham tu bawah. Kalau faham tu bawah, sesat tu bawah. Dia pun ni ilmu tak banyak mana. Ilmu sikit, tapi dia rasa taraf ilmu ni tinggi. Oh tinggi melangit. Oh ada orang lain tak boleh capai. Ilmu sikit, tapi dia rasa taraf ilmu ni tinggi. Lepas tu dia tinggi dah semua. Saya nak bodoh dengan saya, bukan orang boleh bodoh jalan-jalan orang. Mufti Negeri Sembilan dia boleh bodoh dengan saya. Yang tak bodoh jalan pun. Jadi hati-hati. Memang kita terlalu bergerak ke jalan dekat diri kepada Allah. Apabila lagi kadang-kadang nampak korupsi, kita mampu nikah. Berkalian kita nak hati semua dengan amal ibadat kita. Memang kita itu bergerak untuk mencari jalan terbaik dan dekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan tersilap. Nanti bagi ajaran Islam simple dan mudah. Aku jika katamu perkara Al-Quran dan juga sunnah atau hadis. Belajar daripada Al-Quran. Al-Quran ni tidak kurang walau sedikit. Hadis nanti tidak kurang walau sedikit. Bola kata perantai guru dia nak buat tahu mana dia pakai. Jadi tengok pokok ni tuan-tuan. Mereka Nasyabani sesat macam Qadiriyah, Nazim Al-Haqqani. Amalan-amalan dia akidah pegangan mereka ni kalau kita minta hadis dia dibagi hadis. Salah silah dia itu dua turuk disampai ke Rasulullah. Sanad dia. Tapi kalau kita cek dalam sunnah sita, sunnah tis'ah tak ada hadis ni. Rupa-rupa tuan-tuan mana datang ni hadis sanad ni. Salah silah ni daripada mimpi untuk bunuh ni. Inilah tuan-tuan ciri-ciri ajaran Syiah. Dia ada Al-Quran sendiri. Surah berbentuk orang lain tak ada, hanya pada golongan Syiah ni ada. Ni. Hadis-hadis ni buat dia je ada, orang lain tak ada. Ini tuan-tuan. Mimpi turun jumpa Rasulullah. Adakah ajaran Islam ini tidak lengkap? Ajaran Islam ini tak sempurna bila Rasulullah meninggal dunia? Tak sempurna lagi kah? Lalu Nabi hantar belum tentu. Kalaulah mimpi jumpa Rasulullah itu mengulang balik hadis yang pernah Rasul sebut pada zaman dia, ya, itu tak kenapa. Tapi kalau membentuk syariat baru, sama ada benda itu sunat ataupun wajib, maka tuan-tuan ini tuan-tuan adalah ciri-ciri ajaran Islam. Wahdatul wujud. Mana-mana tarekat yang ada faham wahdatul wujud, ini sesat, bercanggah dengan akidah Ahlussunnah. Yang kedua tuan-tuan, Nur Muhammad. Dengar dah perkataan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni sebenarnya bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu qadim, azali, jadikan alam. Lepas Nur Muhammad dulu baru dijadikan alam ini. Nur Muhammad ini dimasukkan dalam setiap badan tubuh Nabi Nabi Adam AS sampai Nabi-Nabi seterusnya, sampailah ke Rasulullah SAW. Ada Nur Muhammad. Dan diteruskan ke mana tuan-tuan? Ke dalam diri Imam Syiah yang 12, Imam yang Isna Asyriah. Kemudian Nur Muhammad ini akan menjalan ke dalam tubuh tarikat mereka dalam tarikat Naqsyabandi. Inilah dia Nur Muhammad. Tuan-tuan satu sedikit kaya kan. Yang ada satu lagu satu sedikit. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Yang merupakan satu pegangan dalam akidah orang-orang Syiah, ya, yang kita telah terima pakai dalam kehidupan kita. Kita ngaji kitab, ngaji buku tauhid, kitab kuning, kitab kelabu, ngaji pondok, ngaji surau, madrasah, balasah dulu sampai hari ini pula. Maka lahirlah tuan-tuan buku hakikat Islam, mana hakikat itu, hakikat ini, kita jalani itu semua. Itu
Itu semua ikut dapat wujud. Semuanya wahdatul wujud, Nur Muhammad, ambil daripada aliran Syiah. Ulama ahli sunnah wal jamaah menghukum Syiah ini satu Allah Rasulullah ini lah fasik. Bagaimana mazhab Syiah yang menetap bersifat Tuhan yang Sayyidina Ali yang ta'assub sama menafikan kata-kata Nabi Muhammad, maka itu hukum di kafir Syiah. Tapi Syiah Rasulullah ini kalau fasik yang rosak itu. Rosak akidah. Bubuh dan lalu. Sedap-sedap khalifah hujung. Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Nadhim, Al-Haqqani. Yang paling pelik sekali tuan-tuan Naqsyabandiyah, Nadhim, Al-Haqqani ialah dikata tidak dikira orang tu kafir, ke Hindu, ke Buddha, ke Islam, ke bangsa, ke turunnya apa agama. Yang penting dia ada gelaran Al-Haqqani, maka dia akan masuk syurga. Maka lagi kita seperti kita berkali syurga dia orang tu. Tak ada gelaran Al-Haqqani. Nanti dah tuan-tuan cara bagaimana nak maksa orang secara kita hormat. Center di tuan-tuan di Kuala Lumpur ada. Kita tahu kan anak raya mana yang boleh berlibat. Yang berlibat ni Naqsyabandiyah Nadhim Al-Haqqani. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Nak masuk tarikat ni penting lah. Tuan-tuan ke mana? Dekat dengan Allah. Tarikat ni kita jalan dekat diri kepada Allah. Maka yang paling besar, yang paling hebat ialah solat. Solat dan tarikat orang paling bagus sekali. Tapi mesti betul. Kalau semayang tuan-tuan tunggu 10 rakaat tapi tak stop lah kan. Imam Syafi'i beritahu bahawa siapa yang solat dia tidak tahu beza antara rukun dengan sunat, maka tidak sah solat walaupun betul perbuatannya. Sebab itu ibadah itu dibina di atas dasar dhon. Kalau agama setengah baru tak boleh bina atas dasar dhon, mesti bina atas dasar yakin datang daripada ilmu, maka kena belajar. Rukun solat ada berapa? Ada yang kata 13, ada yang kata 14. Okey. 13, 14 berbeza kerana apa? Kerana dalam menentukan adakah Tamakninah itu rukun mustaqim ataupun syarat sah bagi rukun tertentu. Tak kira lah sama ada dia syarat sah bagi rukun tertentu ataupun dia rukun mustaqim, mana rukun berasalnya untuk satu-satu rukun macam rukun-rukun lain. Yang penting dia kena buat. Kalau tak buat dia maka tidak sah solat. Ingat rukun 13 tolak 1 maka jawapannya kosong matematiknya. Tak kira lah matematik dengan je dapat kira yang jauh. 13 tolak 1 tuan-tuan jawapannya kosong. Apatah lagi kalau 13 buat 1 tolak 12 lagi dah kosong. Maksudnya semayang pakai niat. Tarikat sama niat ni kan. Semayang pakai niat ni tuan-tuan. Niat itu salah satu daripada rukun solat. Kita lah kalau kita semayang, solat itu ada 13 rukun. Tinggal 1. Contoh kita tak nak rokok sebab apa sakit pinggang. Kalau lah bawa kawin. Pinggang tak boleh sama. Dia sampai tengah kawan. Lepas semayang